Seterusnya kita akan teruskan dengan 7.3 iaitu prinsip keabadian tenaga. Okey. Roller coaster ini dia berikan kita satu situasi, satu gambar iaitu roller coaster melibatkan perubahan bentuk tenaga. Cuba tengok macam mana masa dia naik, nampak ada perubahan tenaga, bila dia turun ada perubahan tenaga yang lain. Baik. Di sini kita mulakan dengan prinsip keabadian tenaga. Baik, prinsip keabadian tenaga menyatakan bahawa tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan, tetapi hanya boleh berubah-ubah bentuknya. Sistem ayunan seperti ayunan bandu ringkas dan ayunan spring berbeban sentiasa mengalami perubahan bentuk tenaga, iaitu antara keupayaan graviti atau tenaga keupayaan kenyal dengan tenaga kinetik. Maksudnya tenaga keupayaan graviti dengan tenaga kinetik atau tenaga keupayaan kenyal kepada tenaga kinetik. Itu maksud dia. Para pelajar, hari ini kita akan belajar tentang ini adalah ayunan bandul macam ni ke kiri dan ke kanan, dan juga perubahan tenaga untuk spring berbeban iaitu turun, naik, turun dan naik. Itulah dia yang dimaksudkan dengan kedua-dua jenis ini. Baiklah para pelajar, kita mulakan dahulu ayunan sistem ayunan ini ataupun ayunan bandul ringkas ini. Kita tengok ada beberapa kedudukan, kedudukan X, kedudukan Y dan kedudukan Z. Dan kita nak tengok apakah dia perubahan tenaga dari X ke 1, ke Y, Y ke 2, 2 ke Z, Z patah balik ke 3, Y dan 4 serta akhirnya di X. Baik, kita mulakan dahulu di kedudukan X. Semua orang pelajar tengok kedudukan X ini. Baik, bila kita katakan kedudukan X, tenaga keupayaan graviti dia berada pada maksimum. Kerana cuba tengok kat bawah ni, tenaga keupayaan graviti maksimum dan tenaga kinetiknya adalah sifar. Kerana pada kedudukan ini, ladung ini sebenarnya terhenti secara sebentar. Sebenarnya terlalu cepat dia berhenti. Dia berhenti, baru dia patah balik. Kalau anda tengok orang berayun tu, dia akan naik, stop dan baru dah turun ke bawah. So dx ini adalah tenaga keupayaan gravitinya maksimum kerana ketinggian dia ialah maksimum. So inilah ketinggian maksimum, akan stop di sini. Kemudian namun tenaga kinetiknya adalah sifar kerana ia terhenti. Kemudian ladung ini bergerak ke kedudukan 1. Nampak dia bergerak ke sini. Di sini tenaga keupayaan gravitinya berkurang, kerana ketinggiannya semakin berkurang. Daripada X tadi, 1 dah makin kurang. Namun tenaga kinetik ladung tadi semakin bertambah. Maknanya kelajuan ladung semakin bertambah. Maknanya tadi stop, makin laju, makin laju, makin laju, makin laju. Seterusnya kita sampai ke kedudukan Y. Di kedudukan Y ini tenaga keupayaan gravitinya minimum. Kenapa? Kerana ladung ini berada pada ketinggian yang minimum, paling rendah kat sini. Kan ini pun tinggi lagi. Ni tinggi. Ni paling tinggi. Yang ni paling rendah. Maka tenaga keupayaan gravitinya minimum, tetapi tenaga keupayaannya maksimum. Sebab daripada sini terhenti, makin laju, makin laju, makin laju, makin laju, laju kat sini. Ni sebenarnya kalau kita ambil gambar, dia sedang memecut lajuan ni, sedang paling laju di sini. Kelajuannya maksimum. Kemudian beralih kepada kedudukan yang kedua. Yang kedua ni pula tenaga keupayaan graviti ladung bertambah, sebab dia makin meninggi. Kerana ketinggian ladung semakin bertambah, dia meningkat daripada tadi minimum, makin meningkat, makin meningkat, makin meningkat kedudukannya. Namun tenaga keupayaan tenaga kinetik, maafkan saya, tenaga kinetik ladung semakin berkurang. Di sini maksimum, makin kurang, makin kurang, makin kurang, makin kurang, dia akan stop, betul tak? Dekat sini. Sampai di kedudukan Z, yang ni sama macam keadaannya di X, iaitu
tenaga keupayaannya maksimum, tenaga kinetiknya adalah sifar. Sama je. Alright. Seterusnya kalau pergi ke bawah balik ke yang ketiga, kita boleh agak dah. Okey. Tenaga keupayaan gravitinya adalah berkurang kerana ketinggiannya semakin berkurang. Nampak tak? Daripada ini maksimum dia makin menurun-menurun, dan tenaga kinetiknya semakin bertambah sampai di Y. Sampai di Y saja sama macam tadi, iaitu gravitinya atau tenaga keupayaan graviti minimum, tenaga kinetiknya adalah maksimum. Okey. Keempat adalah tenaga keupayaan graviti bertambah dan tenaga kinetik berkurang. Dan akhir sekali sampai ke X kembali, sama sahaja macam yang pada awal kita bincangkan tadi. Teruskan dengan ayunan spring berbeban, iaitu kita akan lihat pada 3 kedudukan, di X, di Y dan juga di Z. Okey. Baik. Di sini pada buku ini dia mulakan dengan kedudukan di X ini. Ini X ini di X. Okey. Yang mana semasa kedudukan beban berada di X, tenaga upaya kenyal. Tenaga upaya kenyal berada pada maksimum kerana pemanjangan spring ini, nampak bila dah berada di bawah, pemanjangan spring ini adalah paling maksimum. Okey, ataupun dikatakan spring paling teregang. Okey, dan juga semasa di X juga tenaga kinetiknya adalah sifar kerana bongkah ini, beban ini akan terhenti sekejap di sini. Sama seperti ayunan bandul tadi kan. Okay, next adalah pada kedudukan 1, okay, tenaga upaya kenyal berkurang, tenaga kinetik bertambah. Nampak kenapa? Kerana spring pada kedudukan 1 ini, spring ini dah makin kurang teregang. Dah makin tidak seperti tadi. Yang tadi adalah maksimum pemanjangan, sekarang dia dah makin berkurang pemanjangannya. Okay. Seterusnya bila sampai saja di Y, tenaga upaya kenyalnya minimum, paling kurang minimum. Okey. Dan juga tenaga kinetiknya adalah maksimum. Okey, kerana pergerakannya daripada sini bergerak makin laju ini paling laju di sini pada kedudukan Y ini kedudukannya paling laju. Itu. Seterusnya ke nombor 2, kedudukan yang kedua. Yang kedua ini adalah tenaga upaya kenyal bertambah. Okey. Iaitu spring mula termampat. Dia dah mula nak mampat balik dah. Sebab di sini dia akan turun paling maksimum, dia dah mula kurang teregang, makin lama dia dari sini mula mampat. Okey. Spring mula mampat, maka kita kena ingat bahawa apabila pemampatan itu berlaku, ia juga akan menyimpan tenaga upaya kenyal. Okey, apabila begitu juga dengan bila spring itu teregang paling maksimum, ianya juga adalah keupayaan tenaga maksimum. Tenaga upaya tenaga upaya kenyal maksimum. Okey, di sini dia dah mula nak bertambah dah. Okey. Dan tenaga kinetik pula semakin berkurang. Dan apabila sampai di kedudukan Z, okey, tenaga upaya itu adalah tenaga upaya kenyal adalah maksimum dan tenaga kinetik adalah sifar. Dia akan terhenti di sini. Sama berada di X, ingatlah di X dan di Z, kedua bongkah ataupun beban ini akan terhenti sekejap. Dia turun, stop, naik, stop. Ya. Teruskan lagi apabila spring ini ataupun beban ini berada di kedudukan yang ketiga. Okey, sama je seperti dia macam terbalik. Di ketiga ini tenaga upaya kenyal dah mula berkurang sebab dia dah mula tak termampat dah, kurang mampat. Sebaliknya tenaga kinetik makin bertambah sampai di Y sama saja, iaitu Y ni kita kena ingat Y ni adalah kedudukan keseimbangan. Maksudnya tanpa ditarik dia akan stay kat sini. Ini kita panggil kedudukan keseimbangan iaitu tenaga upaya kenyalnya minimum dan tenaga kinetiknya adalah maksimum. Dan bila dia turun lagi, yang keempat ini tenaga upaya kenyal bertambah sebab ia makin teregang. Okey.
semakin teregang ataupun semakin memanjang springnya, dan tenaga kinetiknya makin berkurang sebab dia akan mula terhenti apabila tiba di X. Jadi di X ini adalah ulangan daripada yang tadi, iaitu tenaga upaya kenyalnya adalah maksimum kerana regangan max spring ini adalah paling maksimum, dan tenaga kinetiknya adalah sifar kerana bongkar ini akan terhenti di X ini. Seterusnya adalah perubahan tenaga kinetik dan tenaga keupayaan bagi suatu sistem tertutup. Okey, sebelum kita teruskan, apakah dia maksud sistem tertutup? Sistem tertutup ialah di mana keadaan di mana tiada daya luar bertindak ke atas sistem ini. Katakanlah kita ada bandul, ayunan bandul dalam sistem tertutup, maknanya kita tidak tambahkan sebarang daya luar. Okay? So dalam sistem tertutup, perubahan tenaga antara tenaga keupayaan dengan tenaga kinetik mematuhi sistem ataupun prinsip keabadian tenaga. Oleh itu, jumlah tenaga keupayaan dan tenaga kinetik, okay, dalam satu sistem ayunan yang tertutup adalah mala. Okay, sama. Mala ni tidak ada perubahan, mala je. So contoh sistem ayunan yang tertutup adalah seperti rajah ini, dan juga rajah 7.13b ini menunjukkan perubahan tenaga dalam bentuk graf. Okey, kita tengok yang pertama. Di sini kedudukan kosong ini ataupun sifatnya kedudukan keseimbangan. Okey, yang ni tenaga upaya maksimum. Okey, bila berada di kedudukan A tolak ini dalam di sini adalah tenaga upaya maksimum, tenaga kinetik sifar. Bila bandul ini bergerak ke arah kosong, tenaga upaya minimum, tenaga kinetik maksimum. Nampak dah berubah, berlaku perubahan. Sebaliknya bila dia sampai di A ini, tenaga upaya adalah maksimum dan tenaga kinetik adalah sifar. Sama seperti kedudukan A tolak ini. Okay, kalau kita lihat dari sudut graf perubahan tenaga, cuba tengok. Okay, yang titik putus ini adalah tenaga kinetik, dan yang biru ini tenaga upaya. Nampak bila tenaga kinetik makin bertambah, okey, daripada tenaga kinetik daripada sifar, tetapi tenaga upaya berada di maksimum, iaitu di sini. Nampak di sini maksimum, kinetik sifar. So tenaga upaya makin berkurang, iaitu kedudukan di sini. Okey, di sini tenaga upaya dah makin berkurang, tetapi dalam masa yang sama tenaga kinetik makin bertambah. Dan apabila tenaga upaya berada pada sifar, ia berbeza dengan tenaga kinetik, iaitu berada pada tahap maksimum. Dan selepas itu tenaga kinetik akan berkurang, tenaga upaya pula akan meningkat, dan akhir sekali di A, tenaga kinetiknya minim sifar, tetapi tenaga upayanya adalah maksimum.